الشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله, sekalian sahabat-sahabat ukhwah muslimah sekalian yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, yang Rasulullah rindui, berbanyak-banyak kita rafakkan setinggi-tinggi puji, puja dan syukur kepada Allah di atas kurniaan Allah. Kita bertemu tahun baru hari ini. Alhamdulillah, nikmat yang cukup besar. Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan panjangnya usia kita ini dalam berkebajikan, disihatkan tubuh badan kita, dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam mengutip sisa-sisa hidup yang masih berbaki. Kalau boleh kita nak penuhi dengan seluruh ketaatan terhadap Allah pada usia emas yang kita sebut usia emas, yang tak beberapa hari lagi kita bakal dijemput pulang kembali ke hadrat Allah, kembali ke rahmatullah dengan bekalan yang tak mencukupi, yang entah bila nak cukup. Lagi hidup lagi tak cukup, lagi hidup lagi tak cukup. Lagi lama hidup lagi tak cukup. Allah. Baik, hari ini kesempatan yang kita tahu tahun ini tahun baru. Hari ini hari tahun baru. Alhamdulillah, Allah curahkan hujannya. Kita tak tembak mercun naik ke langit kan. Allah turunkan rahmat dan nikmatnya dari langit, membasahi bumi, sejuk hati kita, sejuk jasad kita. Pohon-pohon, pokok-pokok semua bertasbih, berzikir memuji Allah.
Seolah-olah gembira bahagia menyambut kedatangan tahun baru Hijrah 1443 Hijrah. Dan kegembiraan ini kita raikan bersama-sama lah. Ah, Seperti mana saya maklumkan pada Ji dan Kak Rosmah tadi. Kita mulakan dengan kasidah hijrah lah. Siapa yang ada kasidah hijrah tu, bawa lah. Ikut sama-sama di rumah. Tak apa. Kalau kata jangan malu dekat anak bina ke suami ke nak dengar. Okey. Kita bawa dulu nah. Ini tanda kegembiraan. Kegembiraan atas anugerahnya seorang manusia agung. Syama'il Muhammadiyah, keunggulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menusuk ke dalam hati kita. Jadi bagi meraihkan kebahagiaan dan kegembiraan ini, penduduk Madinah pun merayakan dengan penuh gilang gemilang bila setiap kali datangnya hijrah. Bukan sekadar penduduk Madinah lah, penduduk dunia. Jadi kita yang berada di alam maya ni tak mau ketinggalan juga nah. Nak sambut walaupun tidak ada sebarang perarakan. Kalau dulu orang buat perarakan kan, perarakan Ma'al Hijrah. Tapi sekarang ni tak apa. Kita duduk dalam rumah. Kita buat lagu cara kita. Kita sambut lagu cara kita. Kita bahagia lagu cara kita, insya-Allah nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sekali lagi nah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Rasulullah sebagai qudwah, ikutan bagi ummah dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sepupunya Sidna Ali gagah, yakin dan berani baring menggantikan diri di tempat tidur Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada'. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Abu Bakar sebaik teman di sepanjang
perjalanan membantu agama Rahman. La tahzan, Nabi berpesan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Labah-labah dan merpati bersarang lindungi Nabi. Musyrikin tidak berani, Allah bersamamu Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Singgah di khimah Ummu Ma'bad melihat kambing yang tenat. Nabi mendoakan berkat terus bersusu dan kuat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sejarah sejarah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni kita kena promosi. Kena banyak promosi cerita hijrah. Kita takut generasi yang akan datang lupa. Tak ingat. Yang mereka tahu sambut tahun baru Masihi. Tahun milenium dan seterusnya akan datang. Jadi bila mai tahun Ma'al Hijrah tak tahu apa dia hijrah tu. Apa dia Ma'al Hijrah. Bersama-sama. Ma'al bersama-sama. Kita berhijrah. Menghijrahkan diri daripada jahil kepada alim. Daripada tidak tahu kepada tahu. Daripada batil kepada sahih. Daripada jahat kepada baik. InsyaAllah. Itu di antara makna hijrah yang sebenar. Membawa diri kita daripada segala kekurangan, kepincangan, kecacatan ke arah yang lebih kesempurnaan. Setiap tahun, setiap kali masuk tahun baru, masing-masing pasang azam. Mungkin azam tahun lalu pun belum tertunai. Pasang lagi azam tahun baru ni. Atau yang ni pun belum tertunai. Lain juga lagi yang dipasang. Baik, pastikan insya-Allah jangan pasang azam yang tinggi-tinggi. Takut kita tak mampu buat. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, bulan demi bulan. Yang mana Allah Taala sebut di sisiku ada 12 bulan. Di sisiku ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan yang aku kasihi selain daripada Ramadan adalah bulan Muharram. Dan dengan kesempatan tu Allah bagi kita rasa pagi ni Allah bagi kita rasa kenapa? Kenapa di antara bulan-bulan yang Allah Ta'ala ciptakan, Muharram adalah antara bulan yang Allah kasihi kerana di situ berlakunya satu peristiwa yang besar ke atas umat manusia. Khususnya ketika itu umat Madinah yang beragama Islam yang mengikut arah tuju Nabi SAW. Boleh kata setiap tahun para asatizah mendendangkan kisah hijrah Nabi SAW, termasuklah kita setiap tahun kita raikan dengan kisah hijrah. Jadi tak salah jika kita masih lagi mengungkit-ungkit
bercerita tentang hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana peristiwa hijrah ini adalah satu peristiwa yang betul-betul meruntun hati dan jiwa. Bagaimana begitu susah payahnya baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menakluk hati-hati manusia yang ketika itu begitu keras dalam penyembahan berhala. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan keringat baginda, dengan darah baginda, bahkan dengan nyawa baginda dipertaruhkan hanya untuk menggembilangkan Islam di muka bumi. Jadi kita ulang, kita ulang, kita ulang seperti mana diulangnya sejarah kemerdekaan tanah air Malaysia, berlaku 31 Ogos dan sampai bapak kemerdekaan diulang, diulang, diulang. Budak-budak seawal usia 6 tahun disuruh menghafaz. Jadi apatah lagi peristiwa yang paling gemilang, iaitu peristiwa hijrah yang mana mengaitkan akidah kita, yang hingga sampai kepada hari ini kita masih terus meraihkan kegemilangan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermula selepas daripada wafat Sayyidatina Khadijah. Rentetan bermula hijrah Rasulullah ke Madinah iaitu selepas wafat Sayyidatina Khadijah. Nabi terus bersedih, 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 bersedih hingga Nabi dibawa naik Isra dan Mi'raj. Bila Nabi dibawa Isra dan Mi'raj, kembali daripada Isra dan Mi'raj, tak lama selepas itu Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam keluar ataupun berhijrah, berpindah, kerana sesungguhnya apabila kita duduk di satu-satu tempat yang mana kita tengok dalam kedudukan kita yang begitu lama, tidak ada tempat yang boleh mendatangkan kemajuan, terutama sekali dalam akidah kita. Kita duduk di kalangan para jahiliah belaka, kita alpa, kita lalai dengan hal ehwal dunia semata-mata, maka hijrah yang terbaik. Pergi cari tempat yang lebih baik. Kan kalau kita tengok mak-mak kita dulu, bila habis ayah kita mati, aku nak duduk di pondok lah. Ayah hampa pun dah tak ada. Nak duduk kat sini pun tak ada apa lagi. Makanlah apa yang ada anak-anak bagi. Kalau yang bernasib baik tu ada pencen, bolehlah dia makan yang tu. Dia nak duduk di pondok. Jadi dia adalah satu hijrah yang dia bawa. Begitu juga kita kita berhijrah, saya yakin kita yang bukan penduduk asal. Contoh dia kalau kata dalam Pulau Pinang, banyak sahabat-sahabat kita yang daripada jauh datang berhijrah, tinggal kampung halaman. Walaupun nostalgia paling indah zaman kanak-kanak ketika dulu, yang pepatah Melayu kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Kita bukan main di sini, kita main dekat lain. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah untuk berhijrah ke sini, untuk mengubah kita daripada yang tak baik agar lebih baik. Itu hijrah macam mana. Dan hijrah juga dimaksudkan dengan hijrah hati. Hijrah hati itu terletaknya akidah. Dalam akidah itu terletaknya iman yang selalu kita baca melalui Jauhar. Kita sedang menghijrahkan hati. Daripada kita tak tahu, kita belajar sikit-sikit sampai kita tahu. Dan daripada kita jahil dengan tindak tanduk kita masa satu ketika dulu, mungkin kita boleh cakap ikut suka saja apa yang nak keluar daripada lidah kita. Tapi hari ini bila kita dah berhijrah, ada sedikit ilmu, kita bercakap pun lebih berlapik, lebih indah, berfikir terlebih dahulu. Bolehkah aku katakan sedemikian. Itu maksud hijrah baik. Berbeza dengan hijrah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang disebut bila mana Nabi berhijrah, Nabi di antara individu yang Allah Ta'ala perintah yang terakhir. Walaupun ada lagi 2-3 orang, tapi selepas habis sahabat-sahabat lain semua keluar. Yang Nabi pesan, Nabi kata pi dulu, pi dulu. Sebab apa? Sebab selagi ayat perintah ke atas Nabi suruh Nabi keluar, Nabi tak keluar. Dan sampailah kepada satu perintah, iaitu di mana Ummu Hani mendengar musyawarah yang sedang dilakukan oleh puak-puak musyrikin Quraisy hendak membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Hani pun beritahu kepada Rasulullah agar berhati-hati. Lantas Allah Ta'ala pun menurunkan wahyu, kelak
Keluar bila? Malam tu juga. Malam tu juga. Ha? Nabi duduk dalam rumah dia, berbincang dengan sahabat, bersembang-sembang dengan sahabat yang ketika itu yang ada di sisi baginda ialah Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tak pernah tinggal Nabi tak pernah tinggal Nabi. Kalaulah Nabi lagi susah, lagi dia tak tinggal. Ha? Kalau dia tengok Nabi senang, dia tinggal sat. Tapi kalau dia tengok Nabi susah lagi, dia tak tinggal. Tambahan pula Nabi di dalam tempoh melalui tahun-tahun kesedihan. Selepas ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi, terus dia duduk dengan Nabi. Dia balik ke rumah saat-saat dia main tengok bimbang kawan dia tu kesunyian, kesedihan, sahabat dunia akhirat. Dan dalam perbincangan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan dua orang sahabat ni, maka apabila Allah Ta'ala perintahkan untuk keluar, Sayyidina Ali kata tak apa, kita kelabukan mata di antara tentera-tentera musyrikin Quraisy yang ada di luar dengan cara aku menggantikan tempat tidurmu. Tempat tidur Nabi, dia ganti, dia tidur dengan berselimut, tutup kepala dia. Okay. Nabi keluar dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu ayat Allah Ta'ala turunkan. Inna ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Aghasainahum fahum la yubsirun. Dan Nabi diajar oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Ketika mana keluar tu, dia suruh genggam segenggam pasir. Ketika nak keluar tu, bacalah ayat tu untuk menutup pandangan. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan di depan kamu itu satu sadda, satu tutupan. Di belakang kamu itu satu tutupan. Mereka tak nampak pun hang jalan. Nabi keluar di celah-celah tentera-tentera musyrikin Quraisy yang sedang menunggu saat perintah serang, masuk terus serang. Mereka dah tunggu je. Satu perintah nak suruh masuk serang, mereka akan masuk terus. Jadi ketika ini Allah Ta'ala perintah suruh keluar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar seperti mana yang diajar oleh Jibril alaihi salam. Nabi melangkah keluar dengan berbekalkan kalamullah, bertemankan seorang sahabat setia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berjalan dengan begitu tenang di celah-celah tentera-tentera musyrikin Quraisy, selit-selit keluar tu tempat utama Nabi bersembunyi di sebuah gua yang dikenali dengan nama Gua Sur. Gua Sur. Satu tempat yang mana kalau kita baca sejarah hijrah Nabi ni macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu nak memasukkan Rasulullah dalam Gua Sur tu, dia masuk dulu, dia kata duduk di luar, nanti saat dia masuk dia periksa dulu apa yang ada dalam gua tu. Dia tengok di lantai-lantai gua tu ada tak perkara-perkara yang boleh mendatangkan kecederaan. Contoh dia kerikil-kerikil atau batu-batu kecil yang kalau Nabi pijak boleh luka kaki. Dia kutip batu-batu kecil tu, dia tutup lubang-lubang yang ada gua tu sempit bukan gua luas, gua tu sempit je, muat untuk 2 orang aja. Dia tutup lubang-lubang yang ada, cuma satu lubang saja yang beliau tertinggal, tak nampak. Sajalah Allah Ta'ala pun nak cerita, nak menjadikan satu kisah yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Idhumma fil ghari in yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam gua itu dia kata ada 2 orang sahabat. Dia kata, 2 orang sahabat tu Abu Bakar dan juga Rasulullah lah. Abu Bakar waktu tu dah menangis dah menangis. Allah rakamkan kisah ni So di akhirat kita boleh tengok rakaman ni. Kita kan kalau tengok filem sedih-sedih kita rasa nak menangis. Dan Allah Ta'ala rakam perbuatan hebat, tindakan hebat, pengorbanan besar yang dilakukan oleh sahabat sejati. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana bila masuk saja di dalam
gua tersebut Allah hantarlah sepasang merpati untuk terus bertelur dengan serta-merta. Nah, labah-labah buat sarang begitu cepat, labah-labah. Kenapa Allah Ta'ala letak makhluk lemah ni untuk kawal Nabi? Kenapa Allah Ta'ala tak letak harimau ke? Singa ke? Kan? Ha, gajah ke hak besar? Kenapa Allah Ta'ala hantar? Betapa lemahnya makhluk yang bernama labah-labah yang disebut sebagai nama Ankabut. Ada kisah, ada sebab. Kalau saya nak contoh panjang, nah sebab Ankabut ni. InsyaAllah ada ruang tu. Allah Ta'ala hantar merpati. Merpati. Dalam istilah nak, jinak-jinak merpati makan di tangan ditangkap lari. Kan? Tapi kenapa dua makhluk ni yang Allah Ta'ala utuskan? Kerana di sisi Nabi sudah ada Abu Bakar. Di hati Nabi sudah ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi tak risau dah. Tu yang kata la tahzan tu. Nah? Jangan kamu gentar jikalau kamu meletakkan Allah itu sebagai pelindung di dalam hati kamu. Untuk sebimbang dah. Apapun berlaku, itu atas izin Allah bersebab. Nah, bersebab. Dan yang mana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu letih hingga menyebabkan baginda tertidur. Rupa-rupanya binatang-binatang kecil ni, binatang-binatang yang nak balik ke rumah ni, tahu kata Rasulullah mengundi di Gua Sur. Tahu, pakat-pakat tahu. Maka seekor binatang yang amat berbisa pada dua riwayat. Nah, ada dua riwayat. Satu kata kalajengking, satu kata ular. Ha? Kita terima mana-mana pun. Mendengar rumah dia, tempat tinggal dia telah pun dihadiri oleh satu tetamu agung Nabi SAW. Dia balik sebab dia nak tengok Rasulullah. Dia nak jumpa Rasulullah. Okey, baik. Saya artikan dia seekor binatang ular yang berbisa. Sebenarnya dia balik. Bukan dia nak gigit Nabi. Kan? Dia balik. Dia nak tengok Rasulullah. Mereka itu diberitakan. Muhammad menjadi penghuni Gua Sur. Dan labah-labah tu terus melekat terus di pintu. Merpati terus duduk menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Atas usaha yang kecil, yang sedikit tapi usaha. Kita kalau nak buat baik, walaupun usaha kita tu orang tak, alah hantar yang tu. Bolehkah dia nak buat apa tu besar tu? Ya, itu usaha dia. Sekecil-kecil usaha dia. Dan apabila ular yang berbisa tu nak masuk, dia nak masuk pergi tengok Rasulullah. Dia nak bai'ah Rasulullah. Kan Rasulullah ni binatang pun membai'ah dia. Jadi bila dia nak masuk, lubang pintu dia tu terpalam. Terpalam dia terdapat kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan bila Rasulullah dah tertidur di atas riba dia. Fizikal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang dia kurui, tinggi lampai. Kulit putih bersih. Bila Nabi tidur di atas paha dia, dia cari pada bahagian yang banyak isi sikit. Tak mau bagi kepala Nabi tu sakit. Bila Nabi letak-letak, dia rasa macam tulang, dia lapik dengan tapak tangan dia. Okey? Dia lapik dengan tapak tangan dia, jadi dia letak tapak tangan tu atas paha. Nabi tidurlah di atas tapak tangan tu. Keadaan ini menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak dapat bergerak dengan bebas. Tak dapat bergerak dengan bebas. Dan apabila binatang yang nak masuk dalam rumah dia, pintu dia tertutup, terpalam. Jadi dia pun sengat. Yang ni, bila dapat cerita ni dekat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dia kata, kalaulah Allah tu nak jaga Nabi, dia tak hantar binatang suruh gigit Abu Bakar. Sebab Abu Bakar dah riba Nabi. Tapi awak dia hantar mai. Ni kata, dalam kita buat kebaikan, ada ujian dia. Ada kesakitan dia. Kita kena kuat dan sabar. Itu je. Nak buat baik, Allah Ta'ala buat main macam ni. Ada. Okey. Sakit yang teramat sangat. Nak bergerak bimbang kekasih yang ada di atas seribaan ini. Terjaga dari tidur. Dia kan sambil riba Nabi, dia tengok muka Nabi. Dan bila mana dah sakit teramat sangat,
Hingga menyebabkan dia menangis. Tak tahan. Tak tahan sakit menangis. Air mata menitik. Timpa muka Nabi. Nabi terjaga. Nah. Apabila Nabi terjaga. Yaqulu li sahibihi la tahzan. Inna Allah ma'ana. Ha? Ketika mana dia kata kat kawan dia. Kata Allah Ta'ala sebut. Ketika mana dia berkata kepada kawannya. Siapa kata? Nabi Muhammad kata kepada kawannya. Siapa kawannya? Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan. Jangan takut Abu Bakar. Inna Allah ma'ana. Allah bersama-sama dengan kita. Nabi sangka Sayyidina Abu Bakar menangis sebab takut. Takut sebab di luar tu orang-orang musyrikin Quraisy dah pun ada dah berkeliaran dah di luar Gua Sur tu. Ada yang nak rempuh masuk, ada seorang tu menghalang kalau kita masuk pun tak ada apa. Gua ni gua yang sempit. Di depan tu ada labah-labah, ada bunga merpati. Kalau Nabi betul-betul masuk tadi, bermakna akan carilah sarang labah-labah tu, akan pecah lah sarang bunga merpati ni. Jadi kita tak mungkin Muhammad ada di dalam. Sebab nampak sarang labah-labah ni lama. Sifat sarang labah-labah ni, walaupun dia lemah dan reput, tapi dia tempat kalahan tinggal lama, baru dia naik bersawang. Jadi makna gua tu tak ada penghuni. Tapi Abu Bakar dah bimbang lah. Namun, yang kita tahu, dia menangis bukan kerana takut, tetapi dia menangis kerana menahan kesakitan yang amat sangat. Itu yang Nabi kata, la tahzan, Nabi pesan kat dia. Itu barulah dia tunjuk dia kena sengat pada bahagian tumit kaki dia. Tumit kaki Saidina Abu Bakar disengat oleh binatang yang amat berbisa hingga Nabi tengok betul muka dia biru dek kerana racun tu dah pun masuk menyeluruh ke dalam tubuh dia. Bukan kata baru kena, mungkin dah sejam ataupun lebih. Kalau kata Nabi tak segera memberi penawar saya, Abu Bakar mati di situ Tapi mukjizat yang Allah Ta'ala bagi melalui air liur baginda, Nabi bangkit duduk. Nabi kata awak tak gerak. Baginda rasa bersalah. Nabi sapu dengan air liur pada tubuh badan Abu Bakar As-Siddiq. Serta merta Allah kembalikan kesembuhan daripada hitam kembali menjadi kemerah-merahan dan berdarah. Elok pun, subhanallah. Itu yang dikatakan. Nabi kata, la tahzan, jangan takutlah, jangan takut. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan. Kan dalam tempoh tu, Nabi ada 3 hari 3 malam tu, seorang wanita yang hebat, yang cekal, seorang ibu muda, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, iaitu puteri Abu Bakar, menjadi orang yang bertanggungjawab naik turun ke Gua Sur. Gua Sur tinggi kan, siapa yang pernah ziarah ke Mekah nanti tengok Gua Sur tu di antara gua yang tinggi. Dia tinggi daripada Gua Hira Setiap hari Sayyidatina Asma ulang-alik naik dengan perut yang mengandung 7 bulan. Naik turun menghantar makanan untuk ayahandanya. Hebat. Pengorbanan mereka inilah yang menyebabkan kita terus berada di dalam Islam yang gilang gemilang. Kalau bukan kerana pengorbanan mereka, maka siapa kita hari ini? Bersyukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sangat-sangat. Dan bila mana hari ketiga, Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Rasulullah teruskan perjalanan. Tapi macam mana kita tak pernah pergi kan? Bila mana Rasulullah tanya, kamu tahukah wahai Abu Bakar jalan nak ke Madinah? Yasrib waktu tu Abu Bakar kata dia pun tak pernah sampai. Jadi Rasulullah lagi tak pernah sampai. Macam kita lah dah kata tak pernah pergi, kita bolehlah Google ke, buka Waze ke, buka Map ke. Tapi Rasulullah masa tu tak ada apa-apa. Maka datanglah seorang hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bernama Amir bin Fahira. Amir bin Fahira ni yang menunjuk jalan. Bawa jalan untuk menuju ke negeri Yasrib ataupun Madinah.
Dan Amir bin Fahira ni dia ditemani lagi dengan seorang lagi kawan dia. Harap-harap sahabat semua ingat Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid yang menjadi teman dalam perjalanan. Tunjuk jalan dekat Nabi. Mereka tu berjalan dulu. Bila berjalan, hak yang seorang yang paling depan sekali, Amir bin Fahira. Itu hamba kepada Abu Bakar. Tengok selamat, panggil. Buat syarat. Hak yang di tengah, Abdullah bin Uraiqid. Lepas tu Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika itu Abu Bakar sangat gelisah dalam perjalanan. Sekejap dia di kiri Nabi, sekejap dia di kanan, sekejap dia di belakang, sekejap dia di depan. Macam kita tengok muka bodyguard. Bila dia bawa tetamu terhormat tu dia risau, dia nak kena jaga. Macam itulah Abu Bakar, kiri, kanan, depan, belakang, satgi dia buat tempat. Dan ketika mana hari panah terkena bahang kepanasan, dia takut Nabi tu kena, dia nanti cuba lindung dengan bayang dia. Berbeza dengan kita, kita kalau panah, pergi menyorok belakang kawan, lindung dengan bayang kawan belakang kita. Tapi Abu Bakar, dia cuba melindung dengan bayang dia agar Nabi tak panas. Dan diceritakan di dalam beberapa hadis, beberapa syair, Nabi dinaungi oleh awan hitam, tak rasa panas pun. Sampailah dekat satu perkampungan Ummu Ma'bad. Sampai pada satu perkampungan Ummu Ma'bad. Dari jauh, Abdullah bin Uraiqid kata, kita singgah sat rumah tu. Kan ada air nak? Tak ada. Singgah sat rumah tu, boleh-boleh kita lepaskan lelah. Dapat minum bang sikit, jadilah. Jadi Rasulullah yang keletihan, yang kata luka berdarah, tapak kaki Nabi. Sejarah perjalanan daripada Mekah dan Madinah itu menyaksikan titisan-titisan darah mulia baginda sampai lekat di batu-batu, luka kaki Nabi. Jalan jauh. Dan apa Abu Bakar buat? Sebab kasut Nabi dah tembus. Jalan terlampau jauh, panah, kasut Nabi tembus. Apa Abu Bakar buat? Dukung Nabi, letak di belakang. Bawa Nabi. Nabi tak mau diraikan sehingga tak begitu. Tapi Abu Bakar tak rela melihat batu-batu yang lekat dengan darah daripada tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila jumpa daripada jauh satu perkemahan, maksud kemah ni rumah orang Arab dulu, mereka bukannya macam rumah kita, mereka sentiasa berpindah randah. Sampai perkampungan Ummu Ma'bad ni, Nabi kata Abdullah bin Uraiqid, kita singgah sat, boleh kok minum seorang sikit, jadilah. Dari perjalanan Rasulullah tu tak ada bekal makanan. Nabi makan pucuk kayu. Apa yang Nabi jumpa kok jalan, kulit-kulit kayu. Sudah sampai tahap tu kita tak pernah lagi kutip makan. Segala kayu-kayu kering kita tak kutip makan. Kayu mana yang boleh makan pun kita tak apa suka makan. Tapi Nabi dah merasa kerana nak menyebarkan agama Allah. Bila Nabi sampai ke kemah Ummu Ma'bad ni, Ummu Ma'bad ni tengok Nabi, tengok perjalanan. Siapa lelaki? Rumah aku tak pernah ada tetamu. Ketika tu Abu Ma'bad, iaitu suami kepada Ummu Ma'bad ni, tak ada di rumah. Pergi ke mana? Punya kelak ke Madinah. Tunggu seorang Rasul nak mai, Muhammad. Duk tunggu Nabi SAW. Dia pun tunggu sampai 3 hari. Kata dia on the way dalam perjalanan. Dia pun pakat buat dah. Pakat berkemah dah. Tunggu tak sampai. Abu Ma'bad ni pun sampai berita. Seorang Rasul yang akan membawa satu agama Nabi Ibrahim AS. Dia nak mai tempat kita. Dia dalam perjalanan. Jadi Abu Ma'bad ni pergi duk tunggulah. Dan masa duk tunggu tu, dia pun duk ceritalah Muhammad ni macam ni rupa dia. Apabila dia berkata-kata, kata-katanya seperti madah. Apabila dia tersenyum, giginya tersusun rapi manis. Apabila dia memandang kita, pandangannya jatuh ke hati. Apabila dia berkata-kata, bahagia menjelma dalam jiwa. Jadi dia duk dengar macam tu lah. Orang dia macam ni, tak tinggi, tak rendah. Kulitnya putih kemerahan. Rambutnya hitam ikal mayang.
cucu Abu Ma'bad. Dengar cerita. Tunggu hari pertama pi. Tak baik. Tak sampai juga balik. Sampailah hari ke-7 punya pi ulang tu. Ulang tunggu tak sampai-sampai. Balik ke rumah. Ummu Ma'bad beritahu. Apabila Abu Ma'bad ni jumpa. Tengok kambing depa yang kurus kering tu. Nah, ada anak sekor. Ada anak sekor. Anak tu pun nak tumpang makan susu ibu pun tak boleh. Tak ada apa. Kering kontang. Sebab kemarau. Jadi ketika mana Nabi sampai, Nabi nak minum. Dia kata apa pun tak ada di rumah dia. Nabi tak perkenalkan diri. Nabi diam saja waktu tu. Dan Nabi pi kepada kambing tu. Nabi usap pada bahagian susu kambing. Dan Nabi tepuk pada bahagian belakang kambing tu. Maka dengan takdir Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, melalui mukjizat baginda SAW, maka bengkak susu kambing tu, menghasilkan susu yang banyak. Badan kambing tu pun jadi subur. Kita tengok susu kambing kan dia ada dua puting tu. Satu puting ni Nabi perah bagi dekat kambing, anak dia yang lapak tu. Sebahagian lagi Nabi bagi dekat tuan rumah dulu. Kemudian baru Nabi ambil minum dengan 3 orang sahabat tu lagi lah. Tapi ketika ni Abdullah bin Uraiqid tak masuk Islam lagi. Dia cuma bawa Nabi ya. Kita kata macam pemandu pelancong lah, penunjuk arah jalan. Dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sebab apa? Dengan sebab Amir bin Fahira ni tak berapa arif perjalanan ataupun kita panggil lorong tikus. Lorong tikus untuk menuju ke Madinah. Nabi tak boleh pergi jalan biasa. Sebab takut jumpa dengan tentera musyrikin. Jadi Nabi kena cari lorong tikus. Orang yang orang tak ada. Orang jarang lalu. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni amat mahir. Maka Abu Bakar Siddiq bayar dekat dia. Jadi bila singgah tu, mereka pun minum dengan sekenyang-kenyangnya. Mereka pun minta izin nak keluar. Bila minta izin nak keluar. Hati Ummu Ma'bad ni kata, aku tak pernah tengok lah manusia begitu indah akhlak. Cakap-cakap dia, muka dia dengan segak, handsome, tak nak abang. Jadi, bila balik Abu Ma'bad ni tengok, heran. Macam mana kambing kita boleh gemuk, mari dah nak mati sangat dah. Tu dia pun kata, kita ada tetamu tadi, dia kata dia tak pernah tengok dia pun tu. Main daripada jauh, minta sedikit minuman, tak ada minuman, maka aku tunjuklah kambing tu yang nak mati tu. Lampau mau ambil lah dia kata. Tapi dia kata seorang laki-laki di kalangan mereka tu buat begini dia beritahu. Lepas tu tanya Abu Ma'bad ni macam mana rupa dia. Dia pun menggambarkan. Tutur bercaranya bagaikan madah apabila dia berkata jatuh ke hati. Kalau kita yang susah tengok dia jadi bahagia. Jadi bila digambarkan fizikal badan dia apa semua, maka kata Abu Ma'bad, kalaulah aku tahu dia nak singgah di rumah kita, aku tak pergi tunggu di sana. Siapa? Itulah Muhammad. Dia kata, bahagianya. Kalau Rasulullah menziarahi rumah, kita punya tunggu Rasulullah nak masuk dalam mimpi. Bila lah nak masuk dalam mimpi kita, nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi, kambing yang ternak terus berhasil menghasilkan susu yang banyak. Berkat dan kuat. Sampailah Nabi sampai ke satu tempat Quba. Nabi buat masjid Quba. Lepas tu baru Nabi masuk ke Madinah. Nabi masuk ke Madinah sebenarnya pada bulan Rabiul Awal. Ni mana main bulan Muharram pula. Sampai dalam pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, beliaulah yang meletakkan daripada Rabiul Awal itu, dia ubah tarikh kepada hijrah. Hijrah Madinah iaitu berlaku pada 1 Muharram. Dia yang bertanggungjawab meletakkan kalender Islam. Dia ubah kalender Islam. Sebenarnya pada bulan Rabiul Awal yang Nabi pergi situ. Di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, dia yang mengubah kalender Islam itu, menjadikan Rabiul Awal itu kepada Muharram. Safar, baru Rabiul Awal balik. Okey. Di antara orang yang
bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab mudah nak cerita. Jadi bermakna hari ini adalah hijrah, tahun baru hijrah 1443. Bermakna peristiwa yang kita baca serba ringkas tadi itu berlaku pada 1443 tahun yang lalu. Ha? 1443 tahun yang lalu berlaku. Dunia merakamkan satu kisah yang amat sedih, indah dan bahagia, untuk dihidangkan kepada kita umat mutakhirin yang tak tahu apa-apa. Yang mana kita tahu bagaimanakah Islam itu ditegakkan, Islam itu dibangkitkan. Walaupun selepas 13 tahun Nabi duduk di Mekah, tak mau dengar juga, pindah ke Madinah. Masuk Madinah ramai pakat tunggu. Tu yang kata diletakkan di atas pohon tamar yang tinggi. Siapa dia? Anas bin Malik duduk di atas pokok. Uh, Kalau hang nampak sekali lagi beritahu nak. Siapa-siapa yang dah nampak bagi tahu nak. Nampaklah bayang-bayang dari jauh. Waktu duha baginda SAW terbit. Terus mereka mengiya-iyakan, seronok suka. Tala'al badr alaina. Terbit dah bulan. Tunggu bulan badru. Bulan penuh. Terbit dah. Mai dah. Mereka umpamakan dia seperti bulan. Dengan sebab apa? Keindahan. Nur yang dibawa. Cahaya, hidayah yang dibawa. Timpa ke dalam hati umat-umat yang memandang. Yang duduk dengan Nabi SAW. Sedikit daripada peristiwa hijrah. Saya kata mungkin kita boleh bercerita kepada anak cucu kita untuk mereka terus dengar dan mempromosi agar kisah ini tidak tenggelam begitu saja. Adalah budak-budak tak tahu apalah hijrah ni. Apa benda ni. Jadi saya rasa benda tu tak mengganggu pelajaran kita hari ni sebab kita meraihkan tahun baru hijrah walaupun dengan cara kita. Dengan cara kita duduk di rumah masing-masing. Tapi saya yakin kemarin kita pakat-pakat sambut dengan doa tahun barunya, doa akhir tahun, baca sendiri-sendiri saja di rumah, nak pergi berjemaah, bimbang. Kan saya kata menjaga nyawa itu wajib jaga. Kalau dia nak main juga, tu Alhamdulillah. Allah Ta'ala cari kita nak bagi. Tapi kita jaga sekadar mana yang termampu kita jaga. Kalau nak jadi juga, jadilah. InsyaAllah. Kalau Allah Ta'ala izin, kita bertemu pula dengan Ashura. Kita bertemu pula dengan Ashura. Ini di antara hari-hari yang teristimewa yang Allah Ta'ala letak. Kita buat apa sebab di situ adanya pahala berganda, pahala begini. Jadi kita yang umur pendek ni nak hambat, nak kejar. Hari-hari yang istimewa ini untuk menggandakan pahala kita bagi menebus dosa yang begitu banyak. Dosa kita ni dah berganda-ganda lama dah. Pahalanya kurang. Jadi kita nak tebus balik. Nak tebus dosa kita melalui pahala yang berganda ni. Maka kita cari hari-hari yang teristimewa. Untuk kita kerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita kembali kepada hadis kita sedikit daripada hadis Jauhar. Mohon maaf tak apa bila kita petik balik kisah hijrah saya seronok suka setiap kali baca rasa sedih, rasa terguris hati penderitaan baginda yang begitu hebat. Okey. Dan sabda Nabi SAW, khalaqallahu al-imana wa haffihi wa haffahu wa madahahu bis-samahati wal haya wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa. Sabda Nabi SAW yang bermaksud telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan iman dan dihiasinya akan dia dan pujinya akan dia dengan kemurahan dan malu. Dan menjadi Allah Ta'ala akan kufur dan dicelanya akan dia dengan bakhil dan durhakanya. Okey.
Di mana hadis ni Allah Ta'ala menyebut di sini Rasulullah SAW bersabda bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan iman, menjadikan iman di dalam setiap diri manusia yang beriman dengan Allah dengan dihiasi iman itu dengan beberapa sifat. Nah, sifat pujinya Allah Ta'ala puji orang yang ada iman itu. Seandainya di dalam keimanan itu ia memiliki dengan perasaan pemurah dan juga malu. Ah, pemurah dan juga malu. Itu perhiasan keimanan. Maksud di sini, yang Allah Ta'ala sebutkan di sini sebagai madah bisamah wal hayah. Allah Ta'ala puji dia bisamah wal hayah. Pemurah ni bukan sekadar murah pada rezeki. Murah segala-galanya. Kalau diminta nasihat, sentiasa bagi. Kalau diminta bantuan daripada tenaga, sentiasa ada. Kalau diminta senyuman sentiasa boleh bagi. Kalau diminta apa-apa sentiasa ada. Dia hingga nak memberi. Memberi ni bukan memberi dari segi harta benda. Apa yang ada pada dia. Apa yang termampu. Kalau kita tengok Rasulullah ni fakir. Tapi dia orang yang paling kuat memberi. Paling hebat. Paling cepat. Dia dulu-dulu. Padahal baginda fakir. Apalah yang nak ada. Termasuklah ahli keluarga baginda. Di antaranya Sayyidatina Fatimah kan. Bila mana orang pergi minta kat Rasulullah apa-apa. Rasulullah kata kat aku tak ada. Pergi tanya Fatimah kok ada. Fatimah pun tak ada apa. Kata si peminta sedekah tu kepada Fatimah. Ayah hang suruh mai sini. Dia kata kalau ayah lah yang suruh ni aku kena cari. Tu yang kata sampai dia gadaikan selendang baju pengantin dia. No? Baru kahwin baju pengantin tu. Ambil selendang tu. Ambil tudung dia. Nah yang ni kalau boleh pergi jual dia kata. Jual lah. Tebuslah. Ha. Sampai kepada tahap tu sebab apa? Sebab ayah suruh mai kat dia. Bila ayah suruh mai kat dia sebab ayah dia nak bagi pahala tu dekat dia. Ha. Ini yang dikatakan pemurah. Apa yang ada bagi. Sampai pada tahap tu. No? Hebat. Hebat. Didikan yang Rasulullah bagi. Terlalu hebat. Dan kemudian Allah Ta'ala puji lagi orang yang ada keimanan ni dengan sifat haya. Apa dia? Malu. Malu ni, malu bertempat lah. Jangan malu tak bertempat. Tak orang lah pergi makan kenduri. Malu lah orang nak tengok. Makan kenduri tu wajib. Kawan kita dah panggil dulu-dulu dah wajib. Dan ni musim pandemik jangan duk pergi lah. No? Berbalik main kuman jadi jenuh orang makan. No? Apabila kita dijemput menjadi satu kewajipan. Okey. Tapi apabila malu, tak duduk malu pi masjid, malu pi kuliah, malu aku segan lah nak pi. Aku segan. Tang tempat lain yang tak segan. Tang tempat lain yang tak malu. Tapi kalau nak pergi tempat-tempat ibadah, hang malu. Hang masuk panggung wayang, tak malu. Hang masuk pusat-pusat hiburan yang larang, tak malu. Bila ajak pergi masjid, malu nak pergi. Semua orang nak tengok. Hang pergi pasal malam, tak malu. Tu kata, ni malu yang tak bertempat. Okay, malu yang bertempat ini yang Allah Ta'ala maksudkan di sini. Haya. Bil haya ni, wa madahu bil haya. Dipujinya dengan sifat malu. Malu nak melakukan kejahatan. Malu nak melakukan kemaksiatan. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Malu nak buat jahat. Malu terutamanya malu pada Allah. Kadang-kadang kita menerima melebihi apa yang kita beri. Kita rasa kita bagi tak banyak mana. Tapi kita dapat banyak malunya pada Allah. Malu sangat-sangat. Nikmat Allah itu besar. Ujian Allah sikit saja. Nikmat Allah itu maha besar. Malunya pada Allah. Itu yang disebutkan. Malu bertempat. Malu nak buat maksiat. Malu nak cakap yang kotor-kotor. Malu. Dia nak cakap pun lebih berhemah sebab dia rasa malu. Begitu juga sifat malu ini hendaklah menjadi satu perhiasan di dalam diri sebab dia di antara sebahagian daripada iman. Kita jaga percakapan, bukan boleh duduk gelak menggilai-gilai di depan orang. Wanita muslimah itu dihiasi dengan sifat malunya. Kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam pernah gelak 2-3 kali hanya nampak gigi, tak berkelak suara pun. Ni kita mengilai-ngilai.
Orang yang tidak ada sifat malu. Kalau bersin, dia pesan tutup mulut, agar tak bunyi sampai satu taman boleh dengar. Jiran nak selang 3 biji rumah pun boleh dengar bersin kita. Dia bersin, lepas dia bersin, dia datang. Lega. Dia kriau dah habis-habis, dia datang. Baru lega. Baru puas. Itu sifat kurangnya malu. Hiasi dia. Dan kata Allah lagi, Allah Ta'ala juga menjadikan kekufuran lawan daripada sifat iman, kufur. Dan dalam kekufuran yang ada tu Allah Ta'ala celanya dia. Tadi kalau iman Allah puji. Puji dengan sifat kemurahan dan juga sifat malu. Dan Allah juga menjadikan sifat kufur. Di mana sifat kufur itu yang paling dicelanya iaitu dengan bakhil. Apa maksud bakhil? Kedekut. Aduh, dah. Kedekut. Tadi kemurahan lawan dengan kemurahan bakhil lah. Nah, kedekut sungguh-sungguhan. Nak bagi pun jenuh fikir. Dia di rumah dia tu adalah pokok buah jambu. Kita tahu jambu ni, jambu ayak tu. Dia nanti kadang berbuah banyak tu. Orang minta tak mau bagi. Tapi kutik di bawah tu berlambak dia tu. Pakat-pakat kutik makan di bawah. Suruh kutik yang di bawah tu. Punya berkira. Kutik lah yang busuk-busuk tu bagi makan kat orang lah. Hak yang dia punya pun tak larat siapa nak makan. Dia pun tak termakan. Bakhil Allah Ta'ala benci sangat-sangat lah. Kalau dia nak memberi pun berkira-kira ni. Cari dia yang paling halus, yang paling kecil. Cabut lah dah. Cabut lah macam mana pun. Allah. Kemudian derhaka. Derhaka ni maksiat. Penderhakaan ni ada dua. Yang mari kita baca. Penderhakaan melalui perkataan. Penderhakaan melalui perbuatan. Derhaka pada perbuatan kita, iaitu kita menyakiti orang lain dengan cara kita pukul dia, kita bunuh dia, kita tampak dia, kita menzalimi, kita curi barang-barang dia. Dan penderhakaan melalui perkataan, kita kata dekat dia, kita fitnah dia, kita adu domba kepada dia supaya dia berkelinga oleh itu penderhakaan dia dari segi kekufuran. Itu yang mana Allah Ta'ala sebut. Aku bagi ke hampa ada dua perkara. Iman dan juga kufur. Iman itu dipuji, dihiasi iman itu dengan sifat pemurah dan juga sifat malu. Sementara kufur pun ada juga ke hamba. Dan kufur itu dicelanya Allah Ta'ala dengan dua sifat juga. Iaitu sifat bakhil dan juga sifat derhaka. Baik, kita tahu. Kita ada dua benda. Dua-dua sifat ni ada dalam diri kita. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Imma syakirun wa imma kafura tu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Kami buat manusia tu. Kami buat manusia tu daripada nutfatin amsyaj. Mani yang terpancar. Kami sempurnakan dia sami'an basira. Ada telinga boleh dengar, ada mata boleh lihat. Maksud dia boleh fikir. Boleh fikir baik yang buruk. Bila dah boleh fikir baik yang buruk, baru inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami letak bagi kat depa, hampak bagi kat depa jalan kesyukuran, jalan keimanan dan jalan kekufuran. Dalam keimanan tu kami letakkan kepada dia dua yang sifat terpuji, iaitu pemurah dan malu. Dan dalam kekufuran tu kami letak dua sifat yang tercela, iaitu bakhil. Bakhil ni apa dia? Kedekut dan juga kemaksiatan. Baik, kita ada kedua-dua sifat. Yang kadang-kadang dia jadi juga. Kadang-kadang dia jadi juga. Tu yang kata iman kita manusia ni kadang naik, kadang turun. Kerana ada sifat ni lah. Kerana ada sifat ni. Kan minggu lalu saya beritahu. Kita ada hati sebagai raja. Kita ada akal sebagai penasihat. Kita ada nafsu sebagai penyuruh kepada keburukan. Ketiga-tiga ini duduk dalam satu tempat yang sama dalam diri kita. Nafsu membisikkan kejahatan, akal membisikkan kebaikan, hati memerintah. Sebab dia jadi raja. Jadi kata Allah, hanggudahlah. Pada akal diletaknya iman, pada nafsu diletaknya kufur, dan pada hati diletaknya pergerakan dan tindakan. Wallahu'alam. Minggu ni kita baca satu hadis saja. InsyaAllah minggu depan kalau Allah Ta'ala bagi
kita peluang nak panjang umur. Kita akan jumpa pada minggu depan. Minggu depan. Kalau dalam perkiraan saya, kali ni Ashura jatuh hari Jumaat. Ashura jatuh hari Jumaat. Khamisnya hari Tasyu'a, iaitu hari ke-9. Ke-10nya hari Ashura. Kita sambut lagu cara kita. Kita sambut lagu cara kita. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. InsyaAllah kita sambung hadis yang seterusnya pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Okey, nanti untuk esok sediakan kembali lembaran-lembaran yang kita baca daripada surah awal surah Kahfi dan akhir surah Kahfi. Kita nak membudayakan balik mungkin dengan cara ni. Ada sahabat-sahabat kita, saya tahu ramai di sana yang boleh menghafaz. Namun ada sahabat-sahabat kita yang kurang lagi dapat menghafaz, dapat terus beramal. Itu 10 yang awal dan 10 yang akhir daripada surah Al-Kahfi, insyaAllah. Sambil kita menuntut ilmu, sambil kita beramal. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, rasanya hari ni tak ada kot, no? InsyaAllah, Kak Jah. Ya, Kak Jah. Okey. Angkat tangan lagi Kak Jah. Ada nak tanya macam kebun kan, perkebun sayur tu ada Cina. Cina sebelah Melayu. Habis tu Cina tu dia tanam pokok dia, baja tu dia bubuh baja tu lah balik boya tu. Lepas tu dia bagilah kat kita hasil kan, dia kata nah lah nak makan ambil dah. Tu nak tahulah macam kita boleh makan ke tak, sebab kita tahu benda dia bubuh, dia abang dia buat baja tik babi. Lepas tu tak mau makan kita ambil, kita pergi bagi pula kat orang lain. Orang lain kita abang lah kata dia bubuh tu, tapi dia tu makan, dia kata tak apa. Tak tahu lah kita boleh makan dia tak. Okey, itu saja Kak Jah. Lagi satu ni jangan gelak. Nak tanya ni iblis syaitan, mereka mati ke tak? Okey. Baik, terima kasih Kak Jah. Okey. Saya nak jawab yang pertama tadi dulu berkenaan dengan sayur yang bajanya daripada tik babi. Boleh tak kita makan? Hukumnya harus. Maknanya boleh makan. Kebiasaannya sayur yang kita duk beli di market tu, kebiasaannya ditanam oleh orang yang bukan Islam. Mereka pandai tanam sayur. Kita ni malas sikit. Jangan marah lah. Jangan marah. Kita malas sikit. Jadi waktu kita pergi beli tu, sayur tu dah putih elok dah basuh dah. Yang tu pun baja tu lah juga. Nanti kita makan sebab kita tak nampak. Yang ni kita nampak, kita tak mau makan. Dan apabila Kak Jas tanya kepada saya hukumnya harus boleh makan. Boleh makan. Sebab saya ingat waktu dulu masa saya belajar pondok dulu, di rel kereta api tu, belakang tu ada rel kereta api. Di bawah, di tepi rel kereta api tu ada longkang. Sebelah longkang tu dia ada kandang babi. Ayak taik babi tu nanti masuklah dalam longkang tu. Dalam longkang, dalam parit tu, ikan talapia punya banyak. Punya banyak. Bila main hujan ni naik lah. Berkelompat. Pelajar-pelajar pondok dulu kan susah. Dulu susah. Memanglah tak mencukupi mana. Jadi dia pun nanti pakat bawa jala, pergi menjala. Tapi masa time hujan lebat lah. Masa tu ayat taik babi tu dah bercampur dengan ayat hujan tu. Jadi dia tahan jala. Dapatlah ikan talapia ni besar-besar. Kemudian mailah bagi dekat kami pelajar-pelajar puteri, pelajar-pelajar perempuan, dia panggil puteri lah sangat kan. Lepas tu kami tak kira lah. Jumpa ikan ni duk makan ikan sepat kering dengan ikan bilis saja.
Jumpa ikan hidup ni tak kira lah. Nah. Ambil. Kemudian salah seorang daripada pelajar, memanglah di antara pelajar yang sini-sini, dia tu warak-warak alim-alim lah. Yang jaga pemakanan. Dia kata tak boleh ni. Dia kata nah, hidup makan, ikan hidup makan trip babi ni. Dia duduk dalam trip babi. Lepas tu tok guru, kita kan ada tuan guru, teruslah rujuk pada tuan. Harus dia kata, kalau hampa tak mau bagi ke anak nak makan. Allah Allah seronoknya. Nah. Seronoknya. Dia kata, tak apa, harus. Dia kata, boleh makan. Dia kata, dia duduk dalam tu, boleh makan. Jadi, mengambil kias daripada ijma' ulama', maka soalan Kak Jah ni, saya jawab, harus. Apa makna harus? Boleh. Tapi kalau tak mau makan pun tak apa. Jangan buang bagi kat orang lain. Macam tindakan yang Kak Jah buat tu betul dah. Okey, soalan yang kedua. Iblis setan ni mati tak? Mati. Kak Jana. Kullu man alaiha fan. Setiap apa yang ada di muka bumi ni, fan. Semua binasa. Kecuali wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya zat Allah Ta'ala yang maha mulia saja. Yang lain semua binasa. Keseluruhan akan binasa. Wallahu a'lam. Okey Kak Jah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana. Masa kita berwuduk, bila sampai basuh muka, cuci muka, habis tu kita berniat, Ya Allah, serikanlah cahaya nur di mukaku dan keluargaku di dunia dan di akhirat. Boleh tak Ustazah? Ya, boleh. Boleh. Kita nak minta keserian wajah di akhirat. Pada hari Yauman Abusan Qamtarira, pada hari itu wajah-wajah semua masam-masam. Hari itu semua muka masam mencukar takut sangat-sangat. Dan pada hari itu kita minta pada Allah daripada keserasian uduk yang kita buat, yang kita ambil ini memberi cahaya. Orang yang wajah na'iman wasarira, wajah yang penuh kenikmatan, wajah yang penuh gembira adalah di antara orang yang akan menjadi ahli syurga. Minta pada Allah daripada uduk ini muka bercahayalah kita di sana nanti. InsyaAllah boleh dibolehkan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ada soalan seterusnya? Tak ada, tak ada, saya sudah dulu semoga sedikit perkongsian yang kita dapat ini memberi kesan kepada hati kita dan dapat menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah, menambahkan lagi kerinduan kita kepada Rasulullah, merindu dan berkasih sayang sesama kita, saling berukhuwah adalah di antara ikatan silaturahim yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Bukan sekadar di dunia, tapi kita akan bawa sampai ke akhirat. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah, yang kurang, yang cacat silap itu adalah daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, satu lagi, siapa-siapa yang ada ataupun yang tahu sahabat-sahabat yang sakit, kita sekarang katil yang kita wakafkan, katil hospital yang kita wakafkan ada kekosongan. Tak ada siapa guna. Jadi ada siapa yang nak guna bagi tahu sebab katil yang kita wakaf ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi banyak sungguh kegunaan.
Tak pernah lagi dia balik mai. Tapi kali ni dia balik. Selama yang kita makan ni, daripada satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah. Banyak rumah dah dia travel rata. Ha? Tapi takut juga dah. Dia pi mati. Dia pi singgah mati. Dia singgah mati. Habis bila mati, orang bagi balik. Mati, orang bagi balik. Mati, orang balik. Dia travel dah rata dah. Ha? Jadi sekarang ni ada kekosongan. Jangan takut sehari aku duduk atas katil tu mati pula dengan aku. Tak apalah. Jadi di antara kelebihan ukhuwah muslimah ni, kita sebenarnya kalau nak ikut-ikut kita dah ada 3 biji katil dah nah. Kita ada 3 biji katil dah. Alhamdulillah. Itulah pahala yang berpanjangan. Mudah-mudahan sampai ke akhirat nanti dah pahala yang kita buat tu. Cuma sekarang ni ada satu kekosongan. Sahabat kita ni dia wakaf dengan pampers dia bagi, mungkinlah lebihan ayah dia yang guna itu nah. Jadi dia bagi dengan pampers. Boleh main ambil siapa-siapa yang ni memaklumkan kepada saya tu. Saya kata lama dah sejak beli tak pernah balik ke rumah. Ni dia dah balik dah. Ada di Dewan Ukhuwah Muslimah. Jangan ingat apa, ukhuwah muslimah ni miskin-miskin kita pun dewan ada 2 dah. Satu Dewan Bilal bin Rabah, satu Dewan Ukhuwah Muslimah. Katil ada 3. Kerusi roda ada 3. Hebat orang kaya. Alhamdulillah. Okey, wallahualam. Okay. Terima kasih.